بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-22. Dalam sesi ini, saya akan mula siri mengenali rangkai kata dan juga pembentukan ayat. Untuk sesi ini, kita mula dengan mengenali rangkai kata idhafah ataupun mudhaf ilaih. Dalam bahasa Arab, dia mempunyai beberapa rangkai kata penting yang mempunyai konsep unik. Antaranya ialah pertama ialah mudhaf ilaih, ya. Dan dia juga ada mempunyai na'at dan man'ut atau sifat dan mausuf. Dan dia ada juga syibu jumlah. Syibu jumlah ni ada dua, satu jar wa majrur dan lain satu zarf dan mudhaf ilaih. Kemudian dia ada juga masdar muawwal dan juga isim mausul dan silah mausul. InsyaAllah kita akan lihat satu persatu dalam sesi-sesi akan datang juga. Okay, kalau kita lihat mudhaf ilaih ini juga disebut sebagai rangkai kata nama milik atau al-murkabul idhafi atau disebut juga sebagai idhafah, ya. So dalam bahasa Inggeris dia adalah possessive phrase. Rangkaian kata nama milik atau al-murkabul idhafi atau juga dipanggil idhafah terbentuk apabila satu isim digabungkan kepada satu isim yang lain. Iaitu terdapat dua isim bergandingan atau berturutan, ya, dan gabungan ini menunjukkan kepunyaan. Kedua-dua isim ini juga dikenali sebagai mudhaf ilaih. Idhafah yang bermakna gabungan terbentuk dari dua isim yang saya kata tadi, dan gabungan ini menunjukkan kepunyaan atau milik, seperti yang kalau kita lihat dalam bahasa Inggeris, dia menggunakan of atau apostrophe s untuk menunjukkan kepunyaan atau possession, ya. So kalau kita lihat ada example seperti book of the student, of, ya, and then the student's book, so ada apostrophe s. Tapi dalam bahasa Arab ni dia menggunakan konsep idhafah ni, iaitu dua isim digabungkan menyebabkan perubahan makna. Kata nama pertama akan menjadi perkara yang dimiliki, dipanggil mudhaf, dan kata nama kedua pemilik dipanggil mudhaf ilaih. So mari kita lihat bagaimana peraturannya. Dia ada peraturannya, ya, untuk menjadikan mudhaf ilaih ni. Umpamanya saya ada dua perkataan isim, kitabun dengan talibun. Kitabun makna bukulah, mana-mana bukulah, dan juga pelajar, mana-mana pelajar lah. So dia ni umum, dia tak ada spesifik sebab dia nakirah, kan. So nakirah menunjukkan umum. Kedua-dua perkataan ni adalah nakirah dan umum. Tapi kalau kita gabungkan dia, katalah saya gabungkan jadi kitabut talibin. Jadi sini menunjukkan ni adalah mudhaf ilaih ni. So kita lihat kitabu ni makna telah menjadi mudhaf, and then talibin menjadi mudhaf ilaih. Ni maknanya buku pelajar. So dia menunjukkan kepunyaan, iaitu buku pelajar. Jadi khas kitabu ni dah jadi milik pelajar ni. Kalau kita lihat peraturan dia atau undang-undang dia, dari segi baris terdapat pertukaran baris, iaitu kalau mudhaf ni, kitabu tadi daripada kitabun jadi kitabu, iaitu tanwin digugurkan. Lepas tu talibun tadi dah jadi talibin, baris huruf akhir menjadi baris bawah ataupun majrul. Jadi ni memang peraturan dia lah, ya. Mudhaf ilaih memang mesti majrul. Lagi satu yang pentingnya adalah kedua-dua perkataan menjadi satu dan ia mesti berturutan, iaitu ia tidak boleh dipisahkan dengan perkataan lain. Umpamanya kalau ada perkataan lain, harfun ke, terletak di antaranya, so hukum idhafah tu gugur, dia dah tak jadi, ya, bukan idhafah lagi. Atau ada isim lain, terselit celah dia pun tak boleh juga. Atau ada kata kerja ataupun verb pun tak boleh. Jadi dia mesti dua isim ni berturutan, bergandingan, ya.
So apakah ciri-ciri penting idafah ni? Pertamanya ialah isim pertama berubah dari umum kepada dikenali, iaitu dia memakrifahkan isim pertama kepada isim kedua, atau mengkhususkan isim pertama kepada isim kedua. Kalau mengkhususkan, misalnya kita ada Kitabut Talibin. So bila kita lihat di sini, kitab ni menjadi kitab buku pelajar kan. Jadi dia mengkhususkan. Kalau tidak, kitabun tu mana-mana kitab lah kan. Mana-mana kitab dan mana-mana pelajar. Tapi bila kita gandingkan dia, kita gabungkan dia, dia khas. Mana kitab ni dipunyai oleh pelajar ni. Ya, jadi dia mengkhususkan kitab ini sebagai kepunyaan pelajar. Dia boleh juga ada ini adalah nakirah. Dia boleh juga at-talibi. Ada alif lam, jadi makrifah. Kalau makrifah, apabila kita menggandingkan atau menggabungkan satu perkataan dengan isim makrifah, jadi dia akan jadi makrifah. Kitabu ni jadi makrifah. Jadi dia menjadi yang dikenali. Itu maksudnya tadi. Satu dia mengkhususkan, satu dia memakrifahkan. So, kita lihat apakah ciri-ciri ataupun ni peraturan untuk mudhaf ni. So mudhaf ni selalunya dia adalah kata nama, makrifah atau khusus seperti yang saya sebut tadi. Dia tidak boleh ada alif lam. Dan juga dia tidak boleh bertanwin. Tadi kan kita dah sebut tanwin tu gugur. Jadi dia juga tidak ada alif lam. So kalau kita tengok sini dia tak ada alif lam. Dan dia boleh berbaris atas, bawah atau hadapan. Lagi satu, dia tidak ada nun musanna dan juga tidak ada nun jamak. Bagi mudhaf ilahi pula, isim dia boleh isim makrifah atau isim nakirah. Dia tak apa dua-dua, mana-mana pun boleh. Dia hanya berbaris bawah saja. Seperti tadi saya katakan, dia jadi baris bawah, talibi. Talibin ni talibi. Sebab dia ada alif lam, dia tak ada tanwin lah kan. So dia hanya berbaris bawah. Dia boleh bertanwin sebab sini ada talibin kan. Dan dia boleh juga ada alif lam. Ni saya ingin berkongsi mengenai contoh-contoh mudhaf ilahi atau idafah ni. Misalnya kita sebut Rasulullahi, Rasul Allah. Baitullahi, rumah Allah. Ashabul Jannah, penghuni syurga. Yaumal Qiyamah, hari kiamat. Kita ada Bani Adam, Bani Adam kan. Ni pun adalah mudhaf ilahi. Tapi ni Adama ni dia tak boleh lah baris bawah kerana dia adalah mamnu' min as-sarf. Ni kita dah belajar dulu kan. Begitu juga Bani Israel. Bani Israel dia tak boleh jadi li, tak boleh baris bawah sebab dia juga adalah mamnu' min as-sarf. Bani Israel ya. Begitu juga kita kalau lihat, ini yang tadi saya tunjukkan adalah yang makrifah ni. Mudhaf ilahi dia makrifah ya. Tapi kalau kita lihat yang mudhaf ilahi juga boleh nakirah. Misalnya kalau saya tengok ni Jannatu Adnin, syurga An. Dan syarri hasidin, kejahatan pendengki. Dan misqala zarratin, seberat zarah. Awala marrah, pada awal wujud. Dan ahla qaryati, dan penduduk bandar ya. And then kulla syai'in, setiap-tiap sesuatu. Jadi kita tengok semuanya baris bawah. Ni semuanya kita tengok dia adalah nakirah, semua dia adalah dia ada tanwin ya. Jenis idafah ni terdapat dua, iaitu satu dipanggil idafah maknawiyah, iaitu gabungan yang mempengaruhi makna. Lagi satu idafah lafziah, iaitu gabungan yang hanya pada lafaz saja, itu tanpa mempengaruhi makna. So kalau kita lihat apakah idafah lafziah ni, itu apa perbezaannya ya. Idafah lafziah ni terjadi apabila mudhafnya terdiri dari isim mustaq, iaitu ni kita dah buat masa sesi 18. Itu apakah isim mustaq ni, iaitu perkataan yang diambil dari kalimah atau isim lain. So ada akar kata iaitu fi'il madhi huwa. Jadi isim ini termasuk isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim alat, isim pekerjaan, tempat dan masa, dan kata nama sifat, isim tafdil dan juga sirah mubalaghah. Jadi isim yang begini dia ada mengandungi makna sifat. Tapi untuk idafah maknawiyah ni pula, ia adalah idafah yang mudhafnya terdiri dari isim jamid.
Jadi kalau kita lihat isim jamid ni pun, saya kata dah tadi kita lihat sesi 18 ni kita dah pelajari ni. So isim jamid ni atau isim asal itu nama asli bagi perkataan, iaitu tidak terambil dari perkataan lain. Dia tiada akar kata, perkataan yang menunjukkan makna sesuatu yang konkret atau fizik seperti alam, cakrawala, warna, anggota badan dan binatang. So lagi satu yang pentingnya ialah yang maknawiyah ni. Dalam gabungan ini akan menyimpan beberapa makna huruf jar, iaitu li, min, fi. Mari kita lihat macam mana dia. Tadi saya sebut dah apa tu gabungan dia, apa tu memberi makna huruf jar. Kalau kita lihat untuk lam, lam atau li ni yang bermakna kepunyaan, iaitu hak milik. Umpamanya kalau kata tadi kitabut talibi, sebenarnya dia adalah al-kitabu lit talibi. Ada li di situ, dia jadi dia tersembunyi atau terselit kat situ. Tapi untuk apa tu memudahkan bacaan dia li tu digugur. So kitabut talibi, kitab itu milik pelajar itu. Ni kalau kita lihat dari segi fi, yang bermakna pada atau di dalam, ini terjadi jika mudhaf ilaih adalah masa atau tempat mudhaf. Misalnya kita tengok selalunya kita ada perkataan salatus asri, sebenarnya as-salatu fil asri, tapi fi ni gugur, tu dia jadi hanya salatu asri, iaitu salat pada atau di dalam waktu asar. Ini original. Kalau kita kata salat asar je, so tu yang maknanya fi tu dah terselit, dia memang terkandung. Nilai satu perkataan min, harfu jar min juga. Kalau kita lihat yang bermakna dari, ini iaitu terjadi jika mudhaf ilaih adalah jenis atau sebahagian dari mudhaf. Misalnya kalau kita kata khatimu min zahabin, apa tu cincin dari emas, tapi selalu kata khatimu zahabin, tapi itu dah termasuk cincin emas saja kan, kita kata cincin emas. Bahasa Melayu pun kita kata cincin emas, dah tak ada dari emas tu. Sekarang kita share mengenai ayat-ayat Al-Quran. Contoh bentuk yang ada li ni, lam, yang bermakna kepunyaan atau milik. Muhammadun Rasulullahi. Sudah tak ada lah kan apa tu. Patutnya Rasulillahi. Itu menunjukkan Rasulu adalah mudhaf and then Allahi adalah mudhaf ilaih. So Nabi Muhammad SAW ialah Rasul Allah. Satu lagi contoh, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Mudhaf dia adalah misqala dan dzarratin mudhaf ilaih. So makna dia, maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah nescaya akan dilihatnya. Ini kita lihat lagi satu, zalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzu fadlil azim. Demikianlah limpah kurnia Allah diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan sememangnya Allah mempunyai limpah kurnia yang besar. Fadlu ni adalah mudhaf, Allahi adalah mudhaf ilaih. So kalau kita tengok memang semuanya adalah apa tu, mudhaf ilaih adalah baris bawah, dan mudhaf dia tak ada alif lam, dia tak ada tanwin, so semua tiga-tiga ayat ni. Contoh ayat Quran yang mengandungi yang tersembunyi fi ni, kita tengok sini, ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum wallazina lam yablughul huluma minkum salasa marrat min qabli salatil fajr. Ni salatil fajr ni kan ada masa ni kan, wa hina tad'u nasiyabakum minaz zahirati wa min ba'di salatil isya. So juga salatil isya ni sepatutnya ada fi. Tadi macam saya kata tadi kan, salati fil fajri, salati fil isya, tapi ini dah digugurkan. Tapi dia masih makna tu terselit dalam tu, ya. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu dan orang-orang yang belum baligh dari kalangan kamu meminta izin kepada kamu sebelum masuk ke tempat kamu dalam 3 masa, iaitu sebelum sembahyang subuh dan ketika kamu membuka pakaian kerana kepanasan tengah hari dan sesudah sembahyang isyak. Ini contoh ayat Quran yang mempunyai harfu jar min yang tersembunyi. So aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabrak. Mudhaf dia adalah siabun dan sundusin. So, sepatutnya ada min kat sini. So mereka di dalam syurga memakai pakaian. Patutnya pakaian dari sutera. Tapi selalu pakaian sutera halus saja. Hijau dan sutera tebal. So dia dah gugur min dia.
Begitu juga ni, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. So supaya kamu memberi peringatan kepada kaum yang datuk nenek mereka telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran, sebab itulah mereka lalai. So aba'u mudaf and then hum mudaf ilaih. Idafah boleh terjadi dari beberapa kombinasi isim dengan mudaf ilaih berbentuk seperti berikut. Satunya adalah isim makrifah, kemudian kita akan lihat juga isim nakirah dan juga damir. Ini yang selalu kita akan jumpa dalam Al-Quran, ya. Tapi kita juga lihat ada juga isim isyarah dan juga isim mausul yang akan menjadi mudaf ilaih. Nanti insya-Allah kita akan lihat selepas ni. Kita lihat contoh-contoh ayat Quran. Kalau kita mula dulu dengan mudaf ilaih isim makrifah, ya. Lepas tu kita juga lihat contoh-contoh ayat menunjukkan mudaf tidak ada bertanwin dan juga tidak ada alif lam. So ayat pertama kita, innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah. Perkataan rasulu ni adalah mudaf. Allahi isim makrifah majrur, dia adalah mudaf ilaih, ya. So makna di sini sesungguhnya Al-Masih Isa ibni Maryam itu seorang utusan Allah, Rasul, utusan Allah. Ayat seterusnya kita tengok wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulallahi wa ma qatalu. Sini rasulah, ini isim mansub, tadi isim marfu, ya. Tapi kita masih ada isim makrifah Kamaria, isim makrifah samsiah sebenarnya di sini, majrur di sini, ya. Dan juga disebabkan dakwaan mereka dengan mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibni Maryam utusan Allah, padahal mereka tidak membunuhnya. Kita lihat lagi satu contoh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah. Jadi di sini saya mengambil ayat yang menunjukkan berbagai-bagai bentuk mudaf, ya, iaitu marfu, mansub dan juga majrur. Rasuli ni majrur kan ada harfu jafi inilah. Tapi dia punya mudaf ilahi masih Allahi sama, ya. Jadi saya di sini saya menggunakan legend di sini. Kalau lihat kat sini, ya. Kalau yang untuk square shocking pink ni adalah isim marfu ni, ya, isim marfu. And then kalau kuning adalah isim mansub dan kalau hijau adalah isim majrur. Dan kalau kita lihat untuk mudaf ilahi, kalau diamond blue ni, diamond biru menunjukkan isim makrifah majrur, ya. Dan saya akan juga selepas ni kita akan juga lihat bila isim nakirah juga diamond gold, dan juga damir kita lihat kita ada kombinasi mengenai dengan damir, dia adalah diamond purple, ya. Jadi ni legend saya lah. Contoh lain kita tengok ayat ni, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Maknanya tidaklah sama ahli neraka dan ahli syurga. Ahli syurga lah orang-orang yang beroleh kemenangan. So di sini kita tengok mudaf ashabu ni ada 3 di sini. Dan mudaf ilaih dia an-nari, al-jannati, al-jannah. So tiga-tiga ni adalah mudaf ni semuanya adalah isim marfu, dan untuk mudaf ilaih dia adalah isim makrifah majrur, ya. Satu lagi kita lihat sini, wanadau ashabal jannati an salamun alaikum. Ashabah ni isim mansub, sekarang mudaf dia isim mansub, tapi untuk mudaf ilaih dia masih isim makrifah majrur, ya. Makna di sini, dan mereka pun menyeru ahli syurga salam sejahtera bagimu. Contoh majrul pula kita tengok, wanatajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah. Kita tengok ashabi mudaf dah jadi baris bawah kan ada harfu jafi di sini, ya. Tapi mudaf ilaih masih al-jannah sama, ya. So kita tengok al-jannah, al-jannati semuanya. Makna di sini, dan kami ampunkan kesalahan-kesalahannya, mereka akan dimasukkan dalam kumpulan ahli syurga.
Sekarang saya ingin bandingkan pula bila mudhaf ilaih ini boleh isim makrifah dan isim nakirah ya. So di sini ayat pertama ni adalah isim nakirah. Kalau kita tengok innahu laqaulu rasulin karim. Apa tu ni adalah isim nakirah sebab ada tanwin kan, dan di baris bawah sebab dia mudhaf ilaih di sini. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar perkataan atau wahyu yang diterima Rasul yang mulia. Kita boleh bandingkan pula sini, ini adalah isim makrifah ni ya. So isim nakirah dan isim makrifah, dua-dua perkataan daripada Rasul. Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabat tu qabdatam min asari rasul lifanabaztuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Dia menjawab, aku mengetahui dan menyedari apa yang tidak diketahui oleh mereka. Lalu aku mengambil segenggam dari kesan jejak Rasul itu, kemudian aku mencampakkannya, dan demikianlah aku dihasut oleh hawa nafsuku. Satu lagi contoh juga untuk mudhaf ilaih, isim makrifah dan nakirah ni perbandingan. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukulaha daimun wa zilluha. So kita tengok sini, perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu ialah air sungai-sungainya sentiasa mengalir di sekitar tamannya, makanannya kekal tidak putus-putus, dan naungannya sentiasa teduh. Masalul jannati. So ini adalah isim makrifah majrul. Ini adalah isim marfu ya. Ni kalau kita tengok pula ni adalah nakirah. Ni makrifah, ni nakirah ya. So wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha amradatillahi tashbitan min anfusihim kamasalil jannatim birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain. Ini dan bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keridhaan Allah dan meneguhkan jiwa mereka adalah seperti perumpamaan sebuah kebun di tempat yang tinggi yang ditimpa hujan lebat, lalu mengeluarkan hasilnya 2 kali ganda. So kita tengok masalil jannati dengan masalul jannati. So dia berbeza di sini, tapi masih dua-dua adalah mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih juga. Di sini juga kita lihat isim makrifah dan juga isim nakirah. Ni saya nak lihat jannatu. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yukhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasu nasyaban khudram min sundusin wa istabrak. Mereka itu disediakan baginya syurgaan yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan emas dan memakai pakaian hijau dari sutera yang nipis dan sutera yang tebal. So, jannatu adnin. Ini kita tengok pula. Innal ladzina amanu amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh disediakan bagi mereka syurga-syurga Firdaus sebagai tempat tetamu. So kita tengok jannatul firdausi. So ni adalah isim makrifah majrul. Ni jannatu adnin, ni adalah isim nakirah majrul. Ya, so kita boleh lihatlah perbezaannya. So ni mudhaf ilaih, ni juga mudhaf ilaih. Sekarang kita lihat pula mudhaf ilaih yang terdiri dari isim nakirah, tapi mudhaf pula berbagai-bagai baris. Kita lihat sini. La ya'zubu anhu misqalu zarratin fis samawati wala fil ard. So misqalu kan, baris marfu ni depan. Ini adalah nakirah majrul ya. So maknanya tiada tersembunyi dari pengetahuannya barang seberat zarah yang ada di langit atau di bumi. Ini kita lihat pula bila misqalan ya, mansub. Innallaha la yazlimu misqala zarratin. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya sesiapa sekalipun seberat zarah. Ini bila kita tengok majrul misqali ya. Wa ma ya'zubu an rabbika min misqali ya. Ada harfu jamin. Min misqali zarratin fil ardi wala fis samai.
dan tidak hilang lenyap sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu biarpun seberat zarah baik di bumi maupun di langit. Jadi kita lihat di sini apa tu zaratin kan, semua nakirah majrul, tapi dia punya mudhaf misqalu marfu, misqala mansub, mim misqali ni majrul. Jadi dia boleh berbentuk begitu je, tapi masih semua mudhaf ilaih juga. Sekarang kita lihat pula contoh kalau mudhaf apa tu ilaih ni adalah isim jamak, sebab mudhaf ilaih kan dia mesti baris bawah. Kalau kita lihat ayat kita ni alhamdulillahirabbil alamin, ni memang familiar sangatlah, 17 kali sekurang-kurangnya kita baca kan. So ni rabbi ni adalah mudhaf daripada rabbun kan. Al-alamina ni daripada apa tu mudhaf ilaih ni sepatutnya alamun lah kalau perkataan yang normal ya. Jadi untuk nak menunjukkan dia majrul, tu yang jadi ya nun ni. So dia majrul dengan ya ya. So maknanya segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Lagi satu kita tengok wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minina. Dan ingatlah bahawa Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman. Juga kita tengok mu'minina. Di sini juga adalah majrul dengan ya seperti alamina tadi. Di sini juga mudhaf ilaih dia darul muttaqina, wala darul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqina. Dan sesungguhnya balasan negeri akhirat itu lebih baik, dan memanglah negeri akhirat ialah sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang bertakwa. Muttaqina, kalau tidak dia muttaqun. Ya, apa tu, jadi menunjukkan dia mesti majrul. Dia majrul, dia bertukar jadi yanun. Ini apa tu, kita dah belajar dulu muslimun, daripada muslimun jadi muslimin. Kan pelajaran 1 dahulu. Satu lagi peraturan mudhaf idafah ni ialah apa tu, kalau ada untuk musanna, nun tasniah dia tu akan digugurkan. So kalau kita tengok ayat ni, watlu alaihim naba abnai adama bil haq, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah mengenai 2 orang anak Adam yang berlaku dengan sebenarnya. So abnai ni sepatutnya abnaini, jadi nun tu telah digugurkan jadi abnai saja. Begitu juga dengan ayat ni, wa aqimis salata tarafail naha riwazulfan minal lail innal hasanati yuzhib nasayiat. Dan dirikanlah sembahyang wahai Muhammad, engkau dan umatmu ada 2 bahagian siang, pagi dan petang, dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya amal-amal kebajikan terutama sembahyang itu menghapuskan kejahatan. So tarafai ni sepatutnya tarafaini. Jadi bila dah jadi mudhaf ni, digugurkan nun, jadi tarafai ya. Begitu juga dengan nun jamak, iaitu bila kita dia jadi mudhaf, dia akan digugurkan. Umpama ayat ini, innallazina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Zalimi ni sepatutnya zalimina. So nun dah telah digugurkan sebab dia adalah mudhaf. Maknanya di sini sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiaya diri mereka sendiri. Satu lagi ayat sini kita tengok, kita ada ni, walau tara izil mujrimu nanakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Perkataan nakisu na ni sepatutnya ya, sebab dia adalah apa tu jamak, tapi sebab dia jadi mudhaf, jadi dah nun tu dah digugurkan, jadi nakisu je. Jadi dia kepungan alif di sini. So makna di sini, dan sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa mereka menundukkan kepala mereka sambil merayu, wahai Tuhan kami, kami telah melihat dan kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami sekarang orang-orang yang yakin. Satu lagi contoh untuk nun jamak yang digugurkan ni, ayat kita sini, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat.
Di sini kita tengok perkataan bani daripada banina sepatutnya asal dia, tapi bila jadi mudhaf nun tu digugurkan, jadi bani saja. Ni Adamah ni mudhaf ilaih. So maknanya sini, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik. Kita lihat satu lagi ayat. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Maksud di sini, wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmat-nikmatku yang aku telah beri kurniakan kepada kamu, dan ingatlah bahawasanya aku telah melebihkan nenek moyang kamu yang taat dahulu atas orang-orang yang ada pada zamannya. Kita tengok Bani ni sama macam tadi Bani Adam, daripada Banina kan, nun digugurkan. Lagi satu kita lihat Adamah dan Israila ni. Dua-dua ni sebab dia mamnu' min as-sarf, jadi kita tak nampaklah secara zahirnya baris bawah. Sebab dia tak boleh. Jadi dia memang masih nampak baris atas, tapi dia adalah berkedudukan majrul atau dipanggil fi mahallin jarrin. Sekarang kita beralih pula kepada satu lagi bentuk idhafah, iaitu dari yang terdiri dari isim dan damir. So kalau kita lihat damir ni adalah isim mabni. Jadi barisnya tidak berubah. Ini kita dah buat dulu, kita dah belajar damir ni ya. So kalau kita lihat untuk contohnya lah mudhaf ilaih dia rasuluhu, rasulnya, hu kan, dia tak boleh lahi. Dan kita buku mereka, rabbuka, Tuhan kamu, baituha, rumah dia, seorang perempuan, abuhuma, ibu bapa mereka berdua. So ini adalah contoh-contoh untuk ni semua adalah damir ya. Kalau kita lihat contoh ayat kita, innama waliyukumullah wa rasuluhu walazina amanu. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan rasulnya serta orang-orang yang beriman. Jadi kita di sini kita lihat sini adalah isim marfu untuk mudhafnya. Dan damir ni adalah hu di sini ya, itu untuk seorang lelaki. Ni kalau kita tengok sini lagi satu ayat dia, wa may yushaqiqillah wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Ni wa rasulah, ni isim mansub dengan hu juga. Dan sesiapa yang menentang Allah dan rasulnya, maka sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya. Satu lagi kita tengok bila mudhaf adalah berbaris bawah. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Kemudian Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita lihat di sini pertukaran ya, boleh rasulu, rasulah, rasuli untuk mudhaf ya. Tapi sini kita lihat untuk damir dia. Di sini kita lihat boleh rasulihi, sebab ni memudahkan pembacaan sebenarnya. Contoh lain kita tengok sini, zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bizulmin. So yang demikian kerana Tuhanmu tidak membinasakan negeri-negeri secara zalim. Rabbuka kan ni. So isim marfu dan juga damir. Satu lagi ayat, ya ayuhannas u'budu rabbakumul lazi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Ini rabba ya, mansub. Ni kalau kita tengok sebab ada harfu jar dia jadi rabbi majrur. Ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in. So di sini kita tengok dia dengan damir untuk wanita ni So wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu dan sujudlah serta rukuklah, mengerjakan sembahyang bersama-sama orang-orang yang rukuk. Idhafah dan isim musanna ni seperti yang saya sebut tadi, itu dia akan huruf nun di hujungnya akan digugurkan ya. So perkataan umpamanya ayat sini kita ada yada bermakna dua tangan adalah berasal dari yadani ya, itu apabila nun tu digugurkan. So, kalau kita lihat contoh ayat ni ya, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. So yadah tu yadani itu dah tak ada kan, sebab ni dua tangan kan, mudhaf ilaih kat sini. So yadahu, so makna sini hari seorang melihat apa telah diusahakan dua tangannya.
Lepas ni tabat tiada abi lahabin wa tab. Ni pun yada. So dah tak sepatutnya sebab dia dua tangan kan, yadani lah. Tapi dah digugurkan. So sini kita juga yada abi, tangan abi, dan abi lahab tu lagi satu pasang idafah. So maknanya binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersama. Ni kita lihat kombinasi idafah dari isim dan isim isyarat zalika ni. So ayat ni, min ajli zalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Mudhaf dia adalah ajli, zalika ni isim isyarah ni kan, mudhaf ilaihi. Sebab dia mabni, jadi dia tak nampaklah zahirnya, tak adalah baris bawah. Tapi dia memang berkedudukan jar sebenarnya, fi mahalin jarin ya. So maknanya di sini, dengan sebab kisah pembunuhan kejam yang demikian itu, kami tetapkan atas Bani Israel bahawasanya sesiapa yang membunuh seseorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu, atau kerana melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. So beratnya ni. Satu lagi contoh untuk isim isyarah perkataan haza ya. So ajaztu an aku misla hazal ghurabi. So kita tengok misla haza. Ni adalah mudhaf misla, haza di sini telah jadi mudhaf ilaihi di sini. Tapi seperti saya kata tadi, dia perkataan mabni, jadi kita tak nampaklah barisnya bertukar ya, masih atas ni. Tapi kedudukannya memanglah fi mahalin jarin ya. So maknanya di sini, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini. Satu lagi ayat, wa qalu ma fi butuni hazihil an'am. Ini perkataan hazihi ya. So isim isyarah muannas kan. Jadi butuni. So kita tengok butuni mudhaf, and then hazihi adalah mudhaf ilaihi. Di sini perkataan ni memanglah hazihi, memang baris bawah lah ya. So tapi dia masih juga berkedudukan majrur lah di sini. Maknanya di sini, dan mereka berkata lagi, apa yang ada dalam perut binatang-binatang ternak ini. Satu lagi contoh, faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Isim isyarah untuk plural ni kan. So asma'i haula'i. Ni asma'i adalah mudhaf, ini mudhaf ilaihi dia haula'i. Ya, kita tengok sini, lalu dia berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar. Kita beralih pula kombinasi idafah dari isim dan isim mausul. Contoh sini al-lazi. Masaluhum kamasalil lazi stauqada nara. Masalil lazi. So mudhaf dia adalah masali, dan al-lazi ada mudhaf ilaihi. So maknanya di sini, perbandingan hal mereka, golongan yang munafik itu samalah seperti orang yang menyalakan api. Dan satu lagi contoh untuk al-lazina ya. So wa iza zukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul lazina la yu'minuna bil akhirah. So mudhaf dia qulubul, al-lazina mudhaf ilaihi ya. So ni adalah isim mausul, tapi sebab dia juga adalah mabni, sama juga di sana mabni, tapi pasal ejaan dia memang bawah. Tapi al-lazina ni dia mabni, jadi dia tak bertukar, tapi kedudukannya adalah masih jar lah ya. So maknanya di sini, dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Satu lagi contoh ni, man ni pun adalah di sini adalah sebagai isim mausul. Fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa hizyum fil hayatid dunya. Mudhaf dia adalah jaza'u, dan man di sini ada mudhaf ilaihi, maknanya orang yang ya. So kita tengok maknanya, maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu selain dari kehinaan ketika hidup di dunia. Ini kita lihat pula apa tu isim mausul ma ni. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Tayyibati ma ya, tayyibah ni jadi mudhaf, ma di sini adalah mudhaf ilaihi. Di sini juga adalah seperti man dan ma ni dua-dua dia pun mabni ya.
Jadi dia memang kita tak nampaklah secara zahirnya baris dia bertukar, tapi kedudukannya sebab dia mudah ilahi, dia adalah jar, ya. So, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Idafah ni boleh terjadi juga dua idafah, ya, dalam satu ayat. Dalam situasi ini kita akan lihat mudhaf ilaihi idafah pertama juga akan menjadi mudhaf bagi idafah kedua bila dia berturutan lah. Umpama contoh sini, baitu rasulillahi. So baitu ni mudhaf, dia mudhaf ilaihi dia rasuli. Tapi rasulillah ini pun lagi satu mudhaf, ya, lagi satu pasang mudhaf ilaihi. Jadi kita tengok rasuli ni dia mudhaf ilaihi sini, tapi dia juga jadi mudhaf kepada Allahi. Iaitu Allahi pun mudhaf ilaihi. So makna di sini rumah Rasul Allah. Kalau kita tengok ayat Al-Quran, wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. So kita tengok masalal hayati, satu pasang idafah. So mudhaf masalah, al-hayati mudhaf ilaihi, ya. Tapi al-hayati ni pun jadi mudhaf untuk ad-dunya, al-hayati dunya. Ya, so jadi dua di sini. So, dan kemukakanlah kepada mereka misal perbandingan kehidupan dunia ini samalah seperti air yang kami turunkan dari langit. Kadang-kadang terdapat juga sampai 3 idafah dalam satu ayat. Umpamanya ayat ni kita tengok wa minan nasi man yashri nafsahu batira amardatillah. So kita tengok pasang pertama nafsahu, mudhaf ilaihi, ya. Lepas tu kita tengok lagi satu ibtira amardati, ini mudhaf, ini mardati mudhaf ilaihi. Mardati ni pula dia jadi mudhaf untuk Allahi, mudhaf ilaihi Allahi ni. Jadi di sini kita tengok ada 3 pasang, ya. So, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keridaan Allah semata-mata. Ini kita lihat juga ada kombinasi apa tu yang lebih daripada satu idafah ni, dia kombinasi juga dengan damir. So kita tengok ni, kullau kanal bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. So katakanlah wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku, walaupun kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Di sini kita tengok kalimati rabbi, satu pasang mudhaf, ya. Mudhaf, satu pasang idafah, mudhaf ilaihi dia sini. Lepas tu rabbi, satu lagi mudhaf, yi ni untuk apa tu damir anna, kan. Dia pun mudhaf ilaihi. So di sini pun macam tu juga, kalimatu sama juga, so mudhaf, dan mudhaf ilaihi dia rabbi. Itu rabbi ni adalah apa tu adalah mudhaf, dan juga ada lagi satu mudhaf ilaihi, damir ana juga di sini, ya. Contoh lain kita tengok sini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. So nikmati rabbi, satu pasang idafah di sini, dan rabbika satu lagi pasang mudhaf apa tu idafah, ya, mudhaf ilaihi dia. So makna dia, adapun nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebut-sebutkan dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Satu ayat, walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdarin. So kalau kita tengok sini, nikmatu rabbi, satu pasang idafah, dan rabbi satu lagi pasang idafah, ya. So maknanya, dan kalaulah tidak disebabkan nikmat pemberian Tuhanku, nescaya akan menjadilah daku dari orang-orang yang dibawa hadir. Kita tengok nikmati dan nikmatu, ya, tu antara perbezaan dia lah. Satu lagi ayat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. So kita tengok sini, liqa'a rabbi, satu pasang idafah, dan rabbih satu pasang lagi. Di sini juga bi'adati rabbi. So juga kita tengok adalah satu pasang idafah. Rabbihi juga satu pasang lagi idafah dia, ya. So makna sini, oleh itu sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan sesiapa pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
Idafah juga boleh terbentuk dari asmaul khamsah, kombinasi dia dengan isim ya. So kalau kita tengok sini warabbukal ghafuru zur rahmah. So zu ni adalah asmaul khamsah kan. So dia adalah mudhaf, dan ar-rahmah ni jadi mudhaf ilaih. Makna di sini dan Tuhanmu Maha Pengampun yang mempunyai rahmat. Contoh lain kita tengok fiha faqihatun wan nahlu zatul akmam. Zatu ni juga adalah asmaul khamsah ya untuk muannas. So ni makna sini terdapat padanya berbagai jenis buah-buahan dan pohon kurma yang ada kelopak-kelopak mayang. So mudhaf dan mudhaf ilaih. So kita tengok lagi sini wa ashidu zawai adli minkum. Dan adakanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu. So zawai ni pun adalah betul asmaul hamsah, dan adli ni mudhaf ilaih. Dia jadi mudhaf. Lagi satu kita tengok ni fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu. Di sini mudhaf uli. Albab ni jadi mudhaf ilaih. So maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal sempurna dari kalangan orang-orang yang beriman. Satu lagi yang saya ingin kongsikan ialah kadang-kadang terdapat juga mudhaf idafah ni memerlukan isim isyarat, itu untuk menunjukkan idafah tu ya. So kalau kita lihat apa tu selalunya kombinasi dia atau structure ayat tu dia akan terletak, isim isyarat tu akan terletak selepas idafah tu. Umpamanya ayat ini izhab bi kitabi haza. So mudhaf ilaih kita ini adalah bi kitabi ya, kitabi dan lepas tu haza nak menunjukkan apa tu, pergilah bawa suratku ini, suratku ini kan. Jadi haza terletak selepas. Satu lagi ayat ni begitu juga fazuku bima nasitum liqa yaumikum haza. Kalau kita tengok maka rasalah kerana apa yang kamu telah lupa pertemuan hari kamu ini, yaumikum, hari kamu ini kan. So nak menunjukkan dia menunjukkan hari ini. Jadi mudhaf di sini adalah yaumi and then kum mudhaf ilaih ya. So dari segi construction dia lah. Satu lagi ya, jika mudhaf ni memerlukan kata sifat atau na'at, kata sifat itu mesti terletak selepas mudhaf ilaih dan i'rabnya akan mengikut i'rab mudhaf ilaih yang menjadi mausufnya ya. So kalau kita lihat contoh ayat ni. Fasabbih bismi rabbikal azim. So kalau kita tengok ismi rabbi ni satu pasang idafah dan rabbika satu lagi pasang idafah sini ya. So al-azimi ni adalah na'at atau sifat. Jadi untuk nak menunjukkan sifat dia terletak di belakang selepas mudhaf ilaih ni. So makna sini oleh itu bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang maha besar. Kalau kita tengok satu lagi ayat wa adhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ni ibadika ni adalah idafah kan mudhaf ilaih, dan salihin ni adalah na'at. Jadi kita tengok dia terletak selepas idafah ni. So maknanya di sini dan masukkanlah daku dengan limpah rahmatmu dalam kumpulan hamba-hambamu yang soleh. Alhamdulillah kita telah sampai kepada yang seperti lazimnya lah ya, apa tu ayat praktikal kita. So cari rangkai kata mudhaf dan mudhaf ilaih dalam surah Al-Qad ni. Cuba lihat. Ada tak? Ada banyak sebenarnya dalam ayat ni. Tu kombinasi purple dan merah ni. So kita tengok kita ada Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Lailatul Qadr alfi syahr. Ni biizni rabbihim. Ni ada dua pasang ni ya. Kulli amr. Ni matla'il fajr. So banyak kan. So sebenarnya memang ada Al-Quran ni setiap ayat ni ada Ni ayat ni sampai 2 kan. Ayat ni 3. Jadi memang kadang-kadang memang banyak tu yang perlunya kita fahami konsep mudhaf ilaih. Jadi saya harap dengan banyaknya contoh-contoh yang saya tunjukkan insya-Allah jelas ya, clear insya-Allah. Ni perbenaraan kata untuk sesi ni. Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian kita untuk sesi ini. Saya sudahi dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Terima kasih. Wallahu a'lam.